Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah sejak azali, Allah Taala zahirkan, Allah Taala jadikan kita bersama-sama sambung belajar ataupun dalam kaji ilmu tauhid khasnya dan ilmu agama yang lain am. Mohon maaf, saya daripada rumah 6.20 tadi, biasanya 1 jam sampai dah. Rupanya ada buat jalan, kita silap lagi buat jalan. Baik, kita sambung pembacaan kitab Aqidatul Najin fi Ilmi Usuluddin bagi Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Qahtani yang rumi ke surat 130. Faidatun, ini suatu faedah, dan telah bersalahan ulama, berbeza pendapat ulama, adakah antara segala nama Allah itu berlebih-lebih setengah atas setengahnya atau bersamaan? Maka kata setengah ulama tiada berlebih-lebih setengah atas setengahnya, dan tersebut di dalam Yawaqid, kitab Yawaqid daripada Ibnul Arabi, bahawa segala asma' Allah Ta'ala itu, nama-nama Allah Ta'ala itu bersamaan pada nafsul amri, diri perkara, kerana kembalinya sekalian itu kepada zat yang satu, zat Allah. Dan jikalau jatuh yakni berlaku, bahasa Arab waqa'a maknanya jatuh, bahasa dari segi perkataannya maknanya berlaku. Dan jikalau jatuh yakni berlaku padanya berlebih kurang, maka bahawa yang demikian itu bagi pekerjaan yang luar daripada hakikat. Bermula kaul pendapat yang sebenarnya bahawasanya segala asma' Allah itu, nama-nama Allah itu berlebih kurang setengah atas setengahnya, dan yang terlebih itu, yang afdalnya itu lafzul jalalah, iaitu nama yang terlebih besar. Lafaz al-jalalah, yang maha tinggi, ataupun kat sini iaitu nama yang terlebih besar. Dan adalah Sidi Ali Wafa radhiyallahu anhu menjalankan ia kepada berlebih kurang pada segala isim, segala nama, dan berkata ia firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala dzikrullahi akbar, Sadaqallahul Azim, Surah Taubah ayat 40. Iaitu nama Allah, maka bahawasanya yang terlebih tinggi martabatnya daripada sekalian namanya. Perkataan Allah itu dalil bahawasanya perkataan Allah itu adalah lafzul jalalah, iaitu ayat Al-Quran Surah Taubah ayat 40. Iaitu nama Allah, perkataan Allah itu bahawasanya yang terlebih tinggi martabatnya daripada sekalian namanya yang lain. Telah berkata ia dan bandingan yang demikian itu firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa kalimatullahi hiyal ulya, Sadaqallahul Azim, Suratul Ankabut ayat 45. Artinya lebih kurang menyebut nama Allah itu terlebih besar daripada menyebut sekalian nama yang lain daripada Allah. Jadi ada ayat yang lain yang menyokong ataupun yang bersamaan dengan ayat tadi, ya. Dan telah memilih oleh jumhur ahlu sunnah, jumhur ni kebanyakan ahlu sunnah, ulama-ulama ahlu sunnah, bahawa segala nama Allah itu tauqifiyah, iaitu terhenti pengajaran daripada syarak. Kita dapat tahu tu daripada syarak, daripada agama Islam lah, syariat Islam. Dan demikian lagi segala sifatnya, sifat-sifat Allah pun kita kenal, kita tahu daripada syarak, daripada agama Islam. Maka tiada sabit, tiada tetap bagi Allah satu nama dan sifat, melainkan apabila datang warid, datang hadis ataupun Al-Quran. Dengan demikian itu ta'lim, pengajaran daripada syarak, daripada syariat Islam, agama Islam. Allah tu bernama Allah,
dan bersifat-sifat yang kita dah pelajari itu kita tahu dengan datangnya dalil Quran dan hadis. Tak akan kita tahu nama Allah itu Allah, dan tak akan kita kenal Allah serta sifat-sifatnya melainkan warid, datang warid, datang ayat Al-Quran dan hadis yang memberitahu kita. Dan telah menjalankan oleh Mu'tazilah, kaum sesat Mu'tazilah, dia kata kepada harus diisbatkan, ditetapkan akan barang yang ada ia bersifat dengan maknanya, dan tiada memberi waham ia akan kekurangannya, dan jikalau tiada warid dengan dia ta'lim daripada syarak sekalipun. Dan telah cenderung kepadanya oleh Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani dan tawakuf padanya Imam Al-Haramain. Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani cenderung kepada pendapat Mu'tazilah ni, walaupun tak ada datang warid Quran hadis, boleh juga disandarkan pada Allah Ta'ala nama dan sifatnya. Tetapi Imam Al-Haramain tawakuf, berhenti daripada pendapat Mu'tazilah ni, dia tak ikutlah. Dan telah mentafsir, memperincikan oleh Ghazali, Imam Ghazali, maka mengharus ia, membolehkan ia akan itlaq menggunakan pakai sifat, dan iaitu barang yang menunjuk atas makna yang lebih atas zat Allah, dan menegah ia itlaq nama, menggunakan pakai nama, dan iaitu barang yang menunjuk atas diri zat, diri Allah. Dan hasilnya bahawa segala ulama Islam sepakat oleh mereka itu atas hari diitlaq, digunakan pakai segala nama dan segala sifat atas Tuhan kita Jalla yang maha tinggi, wa Azza yang maha mulia, apabila datang warid, datang dalil Quran hadis, dengan dia boleh izin daripada syariat Islam agama, dan atas menegahkan apabila datang warid, tegah daripadanya. Jadi kesimpulannya, para ulama Islam muafakat kena ikutlah. Kalau ada dalil Quran hadis, boleh kita ikut. Tak ada dalil Quran hadis, ditegahlah, jangan kita sandarkan kepada Allah Ta'ala. Dan bersalahan mereka itu sekira-kira tiada izin dan tiada tegah. Tapi kalau Quran tak ada izinkan nama dan sifat sekian, dan tiada tegah daripada Quran hadis nama sekian-sekian, berbeza pendapat. Dan yang mukhtarnya, yang dipilihnya, tertegah yang demikian itu, dan iaitu mazhab jumhur. Yang masyhurnya ditegahlah. Kalau tak ada izin dan tiada tegah daripada Quran dan hadis, maka yang dipilih oleh jumhur kebanyakan ulama iaitu tertegah, jangan diguna. Demikian lagi sifatnya, iaitu tauqifiyah juga. Itu tadi nama, begitu juga nak sifat-sifat Allah. Maka nama itu barang yang menunjukkan atas zat, dan sifat itu barang yang menunjukkan atas makna yang zaid, iaitu tambahan atas zat. Kalau nama maknanya yang menunjukkan diri Allah Ta'ala. Kalau sifat itu tambahan daripada diri Allah Ta'ala. Dan makna tauqifiyah itu terhenti, harus itlaqnya, digunakan pakainya atas Allah Ta'ala, atas waridnya di dalam kitab, yakni Al-Quran, atau sunnah, yakni hadis yang sahihah, yang sah, yang benar, atau hasanah, yang baik, atau ijma', sepakat ulama, kerana bahawasanya tiada keluar daripadanya bersalahan sunnah yang dhaifah. Tak sama dengan sunnah yang dhaifah, sunnah yang dhaif, hadis yang dhaif. Jikalau kita kata bahawa masalah ini daripada amal hati, iaitu i'tiqad, dengan sekira-kira i'tiqad ia, percaya ia, yakin ia bahawa yang demikian isim itu satu nama daripada segala nama Allah Ta'ala. Dan jikalau kita kata bahawa daripada Allah Ta'ala, dan jikalau kita kata bahawa masalah ini daripada amal, dengan sekira-kira kita amalkan akan dia, dan kita berkata akan dia atas Allah Ta'ala, maka sunnah yang dhaifah, hadis yang dhaif itu memadai pada demikian itu. Kerana bahawa mereka itu berkata bermula hadis
hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif itu diamalkan dengan dia pada fadail amal, kelebihan-kelebihan amal. Dan adapun kias, maka kata kil seperti ijma', seperti sepakat ulama, selama tiada ia dhaif dan atasnya, maka dikiaskan wahibun kerana dibinakan atas bahawasanya tiada datang ia, dan dikiaskan atas wahhab. Jadi sifat wahibun dikias daripada wahhab, dan diitlakkan, diguna pakai oleh setengah mereka itu akan menegahkan kias. Ada juga ulama yang menghalang kias. Telah berkata musannif pengarang kitab di dalam syarah Saghir, dan iaitu yang zahirnya kerana ihtimal memberi waham oleh salah suatu daripada dua yang bersamaan itu, tiada memberi waham yang satunya, seperti alimun dan arifun dan jawadun dan sakhiyun dan halimun dan akilun. Dan hasilnya, kesimpulannya, jika izin syarak pada itlaknya, kalau syarak mengizinkan penggunaannya, guna pakainya, dan istiamalnya, penggunaannya juga, dan secara harus ia, boleh ia, dan jika memberi waham sekalipun, memberi kesamaran atau kekeliruan, seperti saburun dan syakurun dan halimun, maka bahawa saburun itu memberi waham ia, mengelirukan ia, akan sampai masyaqqah, masalah bagi Allah Ta'ala. Kerana bahawa sabar itu menahankan nafsu atas masyaqqah. Sabar itu, sabur itu dia bersabar. Sabar ni tahan nafsu atas masalah, masyaqqah, masalah. Maka ditafsirkan dia pada hak Allah Ta'ala itu dengan yang tiada bersegera ia dengan menyiksa akan orang yang derhaka. Tapi boleh dipakai apabila dimaknakan dengan tiada bersegera, Allah Ta'ala tidak menyegerakan menyiksa orang yang derhaka, menyiksa orang yang berbuat dosa. Allah Ta'ala bersifat sabur, iaitu daripada perkataan sabar. Sabar Allah Ta'ala tu macam mana? Adakah macam kita manusia? Jalan jam, sabar. Jalan dah tak jam, kereta depan lambat, sabar. Jalan dah tak jam, tiga lorong, buat selalu, sabar, sabar. Aku ni dah lambat. Cakap dengan jemaah sini, lambat sikit 20 minit. Sabar. Adakah itu maksud sabar bagi Allah Ta'ala, sabur bagi Allah Ta'ala? Tidak. Itu sabar bagi manusia. Dia dah tak jalan dah, angkat lampu ke, angkat dah tak jalan. Dah tak jalan. Buat dia tak nampak. Sabar je lah. Memanglah kena sabar. Pakar bukan kita gebal orang langkor. Kita langkor kita dia, kita yang gemuk. Dah diam, sabar je lah kan. Jam tu fahamlah jam kan, dah tak jam. Jadi kalau nak slow ya ke kiri lah. Tak tahu nak cakap macam mana. Sepupu isteri saya ada, kalau kereta dia pasang ni apa nama tu, speaker tu. Agak ni kalau itu boleh dia pasang kan. Minta tolong tepi sikit. Aduh, sabar je lah. Kadang orang kalau kita angkat lampu ni lagi dia marah. Kita angkat lampu tu bukan nak marah dia, minta tumpang lalu, nak cakap tumpang lalu tu macam mana, angkat lampu lah. Lagi dia marah, lagi seluruh. Sabar je lah. Baik, sambung sini kan. Jadi sabar manusia tu sabar atas masalah. Sabar Allah Ta'ala bukan begitu, iaitu Allah Ta'ala tidak menyegerakan siksaan bagi orang yang berdosa. Bukan Allah Ta'ala tu ada masalah kalau nak seksa on the spot, tak ada masalah. Umat-umat sebelum ni banyak yang kita dengar cerita, baca sirah, dengar sirah, umat-umat terdahulu apabila berbuat dosa, terus dapat on the spot siksaan. Yang kaum Nabi Lut
diterbalikkan, yang kaum Nabi Nuh ditenggelamkan. Umat Nabi Muhammad tak diseksa dekat dunia. Kalau ada musibah-musibah tu pun itu peringatan. Peringatan supaya bertaubat. Kan pernah ada dekat jemaah dekat Pasir Gudang ni, kampung Taman Bandar Sialam. Dia pernah cerita, dia dulu lah, enjoy lah orangnya, kan? Enjoy cerita enjoy ni, memang senang cerita, kaki perempuan senang cerita kan. Tapi satu kali Allah Ta'ala bagi satu peringatan accident. Dia punya accident tu, dia punya kemaluan tu hampir putus nak kena exhaust taklah tajam sangat kan, tapi kalau terkena tu dengan hentaman yang kuat, putus tu putus, tak ada ampun tu. Tapi Allah Ta'ala selamatkan. Saya selamat, saya taubat. Itu bagus taubat, kan? Peringatan. Maknanya kalau kena musibah tu peringatan, sabarlah. Sabar. Allah Ta'ala tak akan beri hukuman dekat dunia. Kalau ada pun kafarah. Kafarah tu apa? Orang Melayu semua kafarah. Diampunkan dosa, malah diampunkan dosa. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Umat Nabi Muhammad kita ni special, tuan ya. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Diberi peringatan, diberi kafarah. Kafarah tu bukan pembalasan. Inilah balasan kan, bukan balasan. Dia penghapusan dosa. Macam orang ajar haji kan. Kat Mekah nanti kalau kita kena baling dengan batu, sabar, mungkin kat dunia kita ada buat jahat. Baling dengan batu. Orang yang baling tepat ke batu tu bukan semua orang. Yang mata tak nampak sah, orang yang sana kena. Yang sana pun boleh juga, dia pun kena juga. Sabar je. Mungkin kita ada buat salah ni kan, dekat negara kita ni kemarin, kan? Itu pun ada bab kontroversi juga tu. Saya bacakan kitab Sabilul Muhtadin ni sikit je lah. Sebagai kitab Sabilul Muhtadin yang nak disuruh baling tu marmah bawah, bukan tiang tu untuk petanda ini jumrah apa, ni jumrah apa. Satu jemaah tu, tu tak boleh cakap macam tu Ustaz. Tak, ni bukan saya cakap, ni kitab ni Sabilul Muhtadin. Kita boleh cakap macam tu Ustaz. Dia tak terima. Tak terima dah lah. Saya buka lah bab lain pula. Gaduh kan. Dia pun pangkat bapak-bapak kan. Saya pun malas nak bertekak kan. Kita bacakan kitab Sabilul Muhtadin Littafaqquh fi Amriddin. Itu kitab Melayu. Ya, kitab Melayu, tapi ambilannya Tuhfah Nihayah Ta'arab Mazhab Syafi'i. Baik, kita sambung sini. Jadi Allah Ta'ala tidak menyegerakan siksaan bagi orang yang derhaka. Itu sabur, iaitu daripada sifat sabar. Sabarnya Allah Ta'ala tu tak ada masalah. Boleh dia Allah Ta'ala nak turunkan balasan, cuma Allah Ta'ala tak nak. Umat-umat sebelum ni Allah Ta'ala turunkan je on the spot. Baik. Dan syakur itu memberi waham ia akan sampai kebajikan kepadanya, kerana maknanya banyak syakurun bagi orang yang berbuat baik kepadanya. Serta bahawa ihsan itu sekaliannya daripada Allah. Syakur itu kan ada syukur, berterima kasih. Bukanlah Allah Ta'ala itu berterima kasih. Nak berterima kasih kepada siapa? Allah yang jadikan, Allah yang gerakkan. Satu orang buat baik, satu orang ingin buat baik, itu Allah Ta'ala yang tentukan, Allah Ta'ala yang jadikan. Nak terima kasih kepada siapa? Maknanya banyak syakur bagi orang yang berbuat baik kepadanya, serta bahawa ihsan itu sekaliannya daripada Allah Ta'ala. Baik.
maka ditafsirkan dia pada hak Allah Ta'ala macam mana? Dengan yang membalas dia atas taat yang sedikit akan dapat darjat. Makna syakur tu apa? Bagi Allah Ta'ala, membalas dia taat yang sedikit, ketaatan yang sedikit akan banyak darjat. Allah Ta'ala beri darjat yang banyak, dan diberikan balas amal di dalam beberapa hari yang berbilang itu akan beberapa nikmat di dalam akhirat yang tiada dihinggakan masanya. Buat amal beberapa hari kat dunia, balasannya ke akhirat tak ada terhingga nikmatnya. Itu makna syakur Allah Ta'ala. Allah Ta'ala balas kebaikan. Dan kata setengah ulama, makna syakurun yang dibangsakan pada Allah itu ia membalaskan atas syukur hamba. Dan kata setengah ulama, ia memuji atas orang yang taat akan dia. Dan halimun itu memberi waham sampai menyakiti orang kepadanya. Halim ni lembut, orang buat apa pun diam macam tak balas. Padahal Allah Ta'ala tiada sampai kepadanya oleh seorang dengan menyakiti. Siapa yang menyakiti Allah Ta'ala? Tak ada siapa boleh menyakiti Allah Ta'ala. Maka ditafsir akan dia pada hak Allah Ta'ala dengan yang tiada menyegera ia dengan menyeksa atas orang yang derhaka ia akan dia. Maka kembali ia bagi makna sabur juga, sama macam sabur. Dan tiada diiktirad atas kata tiada sampai kepada Allah Ta'ala oleh seorang dengan menyakiti itu dengan sabda Nabi SAW. Artinya lebih kurang, barang siapa menyakiti akan Muslim, maka sesungguhnya menyakiti ia akan daku. Dan barang siapa menyakiti ia akan daku, maka sesungguhnya menyakiti ia akan Allah Ta'ala. Jadi macam mana ni? Ada hadis Allah Ta'ala sakit, menyakiti Allah Ta'ala, sakit hati. Adakah Allah Ta'ala memang ada hati? Hatinya boleh sakit? Kerana makna hadis ini bahawasanya telah berbuat ia sertanya akan perbuatan yang menyakiti, padahal tiada sampai menyakiti itu kepadanya, kepada Allah. Jadi maknanya tadi, yang tadilah, Allah Ta'ala tidak menyeksa orang yang derhaka dengan segera. Allah Ta'ala tangguhkan di alam akhirat. Jadi ada masa untuk bertaubat. Kalau yang memandu selur dekat lorong kanan tadi tengok, bertaubatlah. Baik, sambung. Dan telah lalu sebut orang yang berpegang dengan zahir segala ayat mutasyabihat atau segala hadis mutasyabihat itu jadi kufur. Jadi hadis ini hadis yang mutasyabihat, yang samar-samar, seolah-olah Allah Ta'ala tu boleh sakit hati. Jadi jangan pegang pada zahir hadis, sebab pegang pada zahir hadis yang mutasyabihat boleh jadi kufur. Kufurnya apa? Kafir, terkeluar dari Islam. Walaupun namanya Islam, IC-nya Islam, lidah mengaku Islam, di akhirat dia tidak diakui Islam oleh Allah Ta'ala. Kita jangan tuduh-tuduh Ustaz. Ini bukan tuduh. Kalau dia masih mengaku dia Islam, kita sebagai manusia, kita wajib menjalankan hukum Islam. Kita masih anggap dia beragama Islam sebab kita tak nampak hati dia. Kalau dia tak zahirkan apa yang dia percaya dalam hati, dia percaya dalam hati, rupa-rupanya dia percaya dalam hati, dia pegang pada zahir ayat Al-Quran dan hadis yang mutasyabihat. Itu hati dia, kita tak boleh tuduh. Melainkan dia zahirkan, dia meluahkan, dia memang dia percaya atau pegang zahir ayat Al-Quran dan hadis yang mutasyabihat. Tak kala tu kita nasihatkan dia lah. Tak nak dengar nasihat, itu bukan masalah kita lah. Maksudnya kita sudah sampaikan. Maka sekarang hamba hendak menyebutkan jalan takwil demikian itu zahir atas dua mazhab. Maka keduanya itu sebenarnya dua-dua takwil itu betul. Maka barang mana salah suatu daripada keduanya, apabila kita taklid, kita pegang, lepaslah kita daripada sesat. Pegang salah satu
pun lepas daripada sesat. Pegang dua-dua pun lagi bagus. Dan salah satu daripadanya mazhab Ahlus Salaf, dan yang kedua mazhab Khalaf. Kata Syekh Ibrahim Al-Laqani di dalam nazamnya, ini macam dah. Dah. Jadi dah. Golongan, kalau nak ulang kaji, golongan salaf iaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, bila jumpa ayat Al-Quran yang mutasyabihat, maka mereka takwil ijmali, takwil ringkas, atau dipanggil tafwid. Contoh, yadullah, tangan Allah. Mereka kata ayat Al-Quran yadullah memang ada, tetapi tangan Allah itu bukan tangan. Maknanya apa kalau bukan tangan? Serah kepada Allah sahaja. Manakala ulama khalaf, iaitu selepas sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, menafsirkan ayat yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah. Yadullah, tangan Allah memang ada dalam ayat Quran, tapi maknanya bukan tangan. Maknanya yang sebenar ataupun makna yang sesuai ialah kuasa Allah, ataupun dalam kitab terjemahan Ibnu Katsir, ilmu Allah, pengetahuan Allah. Saya pernah bacakan tu kan. Jadi kedua-dua ulama ini yang samanya pada part apa? Menafikan yadullah tu sebagai tangan kepada Allah. Cuma salaf tidak menetapkan apa maknanya yang sesuai, serah kepada Allah. Khalaf menetapkan makna yang sesuai, bukan makna sebenar. Makna sebenar tak tahu, hanya Allah yang tahu. Makna yang sesuai iaitu kuasa Allah, kudrat Allah, atau ilmu Allah, pengetahuan Allah. Dah azan masuk isyak. Azan disambung sikit dia. Ganti dalam 10 minit dia.
Sambung sikit tuan-tuan 10 minit. Dan bermula tariqah khalaf itu terlebih mengetahui dan terlebih teguh kerana barang yang padanya bertambah wadih, ini jelas dan rad, menolak atas khusum, dan iaitu terlebih rajih kerana inilah didahulu oleh nazam akan dia. Dan bermula tariqah ataupun jalan salaf itu terlebih selamat kerana barang yang di dalamnya selamat daripada menta'yinkan, menentukan maknanya, terkadang ada ia bukan murad bagi Allah Ta'ala. Maka zahir daripada barang yang ditakrir itu disebut tu muafakat oleh salaf dan khalaf. Dua-dua ulama salaf dan khalaf ni muafakat sama pada apa samanya? Atas menyucikan Allah Ta'ala daripada makna yang mustahil yang menunjuk atasnya oleh demikian yang zahir itu. Maknanya salaf dan khalaf dua-dua mengatakan makna zahir tu bukan maknanya. Yang bezanya salaf tidak menentukan habis makna sebenarnya apa, serah pada Allah. Khalaf menentukan makna yang sesuai. Sesuai tu tepuk dada tani selera ke? Bukan. Bukan tepuk dada tani selera, bukan. Sesuai menurut ayat Al-Quran yang lain atau hadis yang lain. Dan atas takwil ijmali, takwil yang ringkas, kerana bahawasanya mereka itu memalingkan oleh mereka itu akan nas yang memberi waham itu daripada zahirnya yang mustahil atas Allah Ta'ala. Tapi mereka itu bersalahan, tak sama. Kemudian daripada demikian itu pada ta'yin murad, menentukan maknanya daripada demikian nas itu, dalil itu, dan tiada ta'yin, tiada menentukan kerana digunakan atas waqaf atas firman Allah Ta'ala. Kenapa ulama salaf tidak menentukan makna yang sebenar ataupun makna yang sesuai seperti ulama khalaf? Yang ini pada ayat Al-Quran waqaf fil ilmi, maka ada ia diatafkan atas lafaz jalalah, dan ini atas orang yang rasikhun pada ilmu itu, masuk ia dalam mengetahui akan takwilnya. Maka aturan ayat, ada satu ayat Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Shadaqallahul azim. Jadi ayat ini bila berhenti pada wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, maknanya dan tidaklah mengetahui takwilahu, takwilnya, yakni takwil ayat Al-Quran yang mutasyabihat, illallah, melainkan Allah. Bila berhenti dekat situ, maka para ulama salaf takwil ijmal sahaja. Maksudnya kalau ayat tangan Allah, tangan itu bukan tangan, makna yang sesuai apa tak tahu, kami serah kepada Allah. Manakala ulama khalaf
membacakan ayat ini, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilm. Dia berhenti pada fil ilm, yakni dan tidaklah mengetahui takwilnya, takwil ayat-ayat mutasyabihat itu illallah, melainkan Allah, warrasikhuna fil ilm, dan orang-orang yang pandai dalam ilmu, warrasikhun. Jadi ulama khalaf mewakafkan ayat Al-Quran ni pada fil ilm. Jadi mereka menjalankan pentakwilan dengan menentukan makna yang sesuai. Baik. Maka jumlah yaquluna amanna bih, ketika itu permulaan kalam ayat yang baru yang salaf tadi, bukan perhubungan kalam yang dahulu atau waqaf atas firman-Nya illallah pada katanya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan atas ini adalah katanya warasikhuna fil ilm, itu jumlah permulaan kalam pula, itu ayat baru. Maka atas kaul ini pendapat salaf tadi tiada tahu takwilnya yang tafsili, yang perinci, yang mentakjinkan, menentukan makna murad itu yang dikendaki makna yang sebenar, melainkan Allah Ta'ala juga, tiada lainnya. Maka pada kaul ini, pendapat ini berlakulah atas kaul salaf, pendapat salaf yang mentakwil oleh mereka itu atas jalan ijmal, ringkas. Maksudnya ulama juga salaf ni, ulama salaf ni takwil juga, tapi takwil ijmal. Takwil ijmal apa? Mengatakan ya Allah tu bukan tangan Allah, tetapi maknanya apa? Kami serah kepada Allah, kami tak tahu. Itu dikira takwil juga, takwil ijmal, atau dipanggil tafwid. Maka ditafwid, diserahkan makna muradnya itu yang dikehendaki kepada Allah. Dan hasilnya bahawasanya apabila datang pada Quran atau sunnah, Quran atau hadis, oleh barang yang memberitahu ia dengan mensabitkan, menetapkan jihah arah bagi Allah, atau jisim badan, atau rupa wajah, atau beranggota, nescaya muafakatlah oleh ahlul haq dan lain daripada mereka itu, melainkan kaum mujassimah. Mujassimah ni kaum yang menjisimkan Allah, dan kaum musyabbahah, kaum yang menyerupakan Allah atas takwil yang demikian itu. Ahlul haq, ahli kebenaran, iaitu ulama salaf dan khalaf, mereka mentakwil, sama ada takwil ijmal atau takwil tafsil. Tak sama dengan kaum mujassimah, kaum yang berpegang pada zahir ayat Al-Quran. Bila kata ada ayat yadullah, tangan Allah, memang tangan, tapi dia tukar ayat sikit, tapi tangan yang sesuai dengan Allah. Itu yang orang jadi keliru. Itu yang orang jadi keliru. Sedangkan ulama salaf dan khalaf, kedua-dua muafakat, dua-dua sama, bekerja sama pada mengatakan yadullah tu bukan tangan. Yang bezanya salaf dengan khalaf, cuma salaf tidak menentukan makna yang sesuai, khalaf menentukan makna yang sesuai dengan ayat Al-Quran dan hadis yang lain. Kerana wajib ditanzih, disucikan Allah Ta'ala, disucikan akan Allah Ta'ala daripada barang yang menunjukkan atasnya oleh barang yang tersebut itu dengan sendiri-sendiri zahirnya. Maka setengah daripada barang yang memberi waham akan berjihah itu, arah itu, firman Allah Ta'ala, yakhafuna rabbahum min fawqihim, surah An-Nahl ayat 50. Artinya mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka. Maka ahli salaf, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in berkata mereka itu, atas itu tiada kami ketahui akan dia, tetapi maha suci Tuhan itu bertempat di atas. Salaf dia tak menentukan makna di atas mereka tu, Allah di atas mereka tu, dia tak menentukan makna atas Allah Ta'ala di atas mereka, di atas makhluk, tetapi dia tetap mengatakan Allah Ta'ala itu tak bertempat di atas. Dan khalaf berkata mereka itu, ulama khalaf ni selepas sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka berkata murad yang dikehendaki dengan puak itu tinggi pada kebesaran, maka maknanya takut oleh mereka itu, artinya malaikat
takut mereka itu, takut malaikat akan Tuhan mereka itu daripada ketinggiannya dan kebesarannya. Bukanlah maknanya Allah Ta'ala tu di atas mereka, di atas makhluk. Kalau khalaf ditentukan makna yang sesuai. Dan setengah daripadanya ayat yang lain, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, surah Taha ayat 5. Artinya iaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arasy. Maka salaf, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in berkata oleh mereka itu, tiada kami ketahui akan hakikat tertinggi itu, tetapi Maha Suci zatnya, zat Allah itu berhubung dengan arasy. Salaf menafikan zat Allah berhubung dengan arasy. Salaf tidak mempercayai, tidak meyakini dalam hati Allah Ta'ala itu berhubung dengan arasy, di atas arasy. Tetapi makna sebenar apa? Salaf tidak tentukan, serah kepada Allah. Dan khalaf, ulama khalaf pula selain sahabat, tabi'un dan tabi'ut tabi'in. Kemudian selepas mereka ini, khalaf berkata bermula murad yang dikendaki dengan tertinggi di atas arasy itu memerintah. Kalau bahasa Arabnya istaula, dan memilik jua, seperti barang yang telah berkata oleh syair, qad istawa bishrun 'alal iraqi min ghairi sayfin wa damin mihraqi. Artinya sesungguhnya telah memerintah oleh Bishr atas negeri Iraq daripada ketiadaan pedang dan darah yang ditumpahkan. Yang ini dengan tiada perang, dan bertanya oleh seorang lelaki akan Imam Malik daripada ayat ini. Maka tunduk ia akan kepalanya pada suatu ketika, tunduk sekejap, fikir nak jawab. Kemudian berkata ia, bersamaan itu tiada majhul dan kaifiat itu tiada dapat diakal, difikir. Dan beriman dengan dia wajib, dan bertanya daripadanya bid'ah, dan tiada aku sangka akan dikau melainkan sesat. Maka menyuruh jauh ia dengan dia, maka keluar ia. Dan telah bertanya oleh Zamakhsyari akan Ghazali, Imam Ghazali daripada ayat ini, maka menjawab dia dengan katanya, apabila mustahil bahawa engkau kenal akan diri engkau dengan kaifiatnya, caranya atau bagaimananya, atau di mana tempatnya, maka betapa layak dengan kehambaan engkau itu bahawa engkau sifatnya Allah Ta'ala dengan di mana tempat, atau betapa perinya apa dibuatnya, padahal ia maha suci daripada demikian itu. Betapa perinya, bukan apa dibuatnya, betapa perinya, bagaimana keadaan Allah Ta'ala tu, apa nama ni, rupa Allah Ta'ala tu, Dan setengah daripada barang yang memberi waham berjisim itu firman Allah Ta'ala, Waja'a Rabbuk, Suratul Fajr ayat 22, dan telah datang Tuhan engkau. Dan hadis yang sahih artinya telah turun Tuhan kami pada tiap-tiap malam kepada langit dunia pada ketika tinggal sulus sepertiga malam yang akhir, dan berfirman ia, barang siapa minta doa ia akan daku, maka aku perkenankan baginya. Barang siapa meminta ia akan daku, nescaya aku beri akan dia. Barang siapa minta ampun ia akan daku, maka aku ampun baginya. Maka datang Tuhan pada ayat, dan turun Tuhan. Ayat Al-Quran datang Tuhan, ayat hadis turun Tuhan. Pada hadis itu memberi waham keduanya, memberi kesamaran, memberi kekeliruan akan berjisim Tuhan, seolah-olah Allah Ta'ala itu ada badan, boleh datang, boleh turun, kerana tiada dikatakan datang dan turun melainkan ada tubuhnya. Maka berkata oleh salaf, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, datang dan turun itu tiada kami ketahui keduanya. Dan bermula khalaf, kata ulama selepas sahabat, selepas tabi'in dan tabi'ut tabi'in, berkata mereka itu, dan murad yang kendaki dengan datang itu azab Tuhan engkau, atau pekerjaan Tuhan engkau yang melengkapi bagi azab. Dan murad dengan turun itu, turun ke langit dunia 1/3 malam, malaikat Tuhan kita. Maka berkata ia dengan izin Allah Ta'ala hingga akhir seperti yang tersebut pada hadis. Baik, banyak lagi tuan-tuan, cukuplah ada ni, nanti kita sambung lagi. Jadi maknanya khalaf dan salaf ini dari segi bezanya ialah pada menentukan makna yang sesuai. Manakala dari segi
menafikan makna zahir itu sama. Kedua-duanya salaf dan khalaf menafikan makna zahir. Cuma yang menjadi kekeliruan sekarang ini, banyak yang mengatakan salaf berfahaman bahawasanya yadullah, tangan Allah memang tangan Allah, tapi tangan yang layak. Allah Ta'ala duduk atas arash, memang duduk, tapi duduk yang layak. Allah Ta'ala di atas makhluknya, memang Allah dekat atas, tapi atas yang layak. Tak sama dengan keterangan kitab, tuan-tuan. Hati-hati. Ada orang mengaku salaf, tapi tak sama langsung dengan salaf yang disebut oleh kitab. Ini kitab Melayu, Ustaz. Cuba semak kitab Arab, sama tak isinya? Baik. Cukuplah kadar ni, tuan-tuan. Jadi maknanya ilmu yang kita wajib pelajari fardu ain, salah satunya tauhid. Selepas kita belajar tauhid, apabila kita baca kitab tafsir Al-Quran atau syarah hadis, menguatkan lagi. Tetapi kalau kita tidak lalu ilmu tauhid, kita terus masuk tafsir ataupun hadis, boleh berlaku salah faham. Lagi bahaya, tak belajar tauhid, tak belajar ataupun tak tengok kitab tafsir Al-Quran, tak tengok kitab syarah hadis, malah tengok terjemahan Al-Quran sahaja atau terjemahan hadis sahaja. Nanti masalahnya bila jumpa ayat mutasyabihat, hadis mutasyabihat. Jadi cukuplah kadar ini, tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar jadi manfaat untuk diri dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.